أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وما استنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Ahli dan kuasa masjid, imam yang bertugas malam ni, imam muda kita, Bilal yang bertugas, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta siapa sahaja yang mengikuti hidayahnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada malam ini pada malam yang ke-9 Ramadan. Kita telah melaksanakan, telah pun menjalani 8 Ramadan. Hujung-hujung patrah yang pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah berada di penghujungnya. Kita bersyukur kerana Allah terus mengizinkan untuk kita sama-sama hadir menunaikan satu tuntutan untuk kita menghidupkan ataupun mendirikan malam-malam Ramadan ini. Kerana sembahyang sunat tarawih ini, tuan-tuan, satu daripada termasuk di dalam perkara yang mendirikan Ramadan itu. Cuma yang berbeza, tuan-tuan, Ramadan ini dan Ramadan yang sebelum ini, tuan-tuan, dulu kita riuh suara anak-anak kat belakang dulu. Saya teringat arwah Pak Tam selalu duduk, Pak Tam Puih kan, selalu kat belakang dengar riuh suara kanak-kanak. Itu cerita 2 tahun lalu, tahun 2019. 2020 kita langsung tidak diizinkan, tak hadir ke masjid, merebut peluang yang ada seperti mana malam ini. Jadi malam ini dan sebelum ini pun dah alhamdulillah, tuan-tuan, Allah memilih kita. Kita mendoakan supaya Allah terus memilih kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini sehinggalah ke akhir Ramadan, bukan akhir hayat, tuan-tuan. Berdiri saya di sini, tuan-tuan, sayu mata memandang sampai ke belakang sana, sampai sandak ke dinding bahagian luar sana. Alhamdulillah, tuan-tuan, sebenarnya saya walaupun HJK masjid ni, tapi ini malam pertama mai tarawih tahun ni, tuan-tuan. Untuk tarawih tahun ni, ini kali pertama mai tarawih tahun ni. Buka puasa pun baru sekali. Nak abang apa, tuan-tuan? Ada yang 2 malam saya berada di kampung, tuan-tuan. Masjid luas juga, masjid besar juga, tuan-tuan, tapi tak melaut orang seperti ini. Dan tak ada lah budak-budak lari bulan. Kerana disebut di dalam hadis-hadis, bila Ramadan, maka di hujungnya ada Al-Mubarak. Akan datang kepada kamu Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Allah Subhanahu wa taala mengunjungi kamu, yaghsyakumullahu
bulan Ramadan ini Allah mengunjung, Allah akan turun, Allah akan, dia kata dalam hadis ini, Allah akan mengunjungi kamu dan Allah menghapuskan dosa-dosa dan Allah mengkabulkan doa-doa. 3 benda tuan-tuan dalam hadis ni. Pertama, dia kata Allah akan mengunjungi kamu dengan Allah menurunkan rahmat-rahmatnya, kasih sayangnya. Kita tengoklah malam-malam Ramadan ini tuan-tuan. Sebulan bulan Ramadan kita boleh berkumpul ramai-ramai macam ni, berbanding dengan bulan-bulan lain memang tak ada can tuan-tuan. Walaupun kita kata setahun yang lalu kita datang tuan-tuan, setahun lepas tu, setahun tengah-tengah tu kita tak mai, Ramadan pula tuan-tuan kita mai pula. Itu rahmat Ramadan. Ramadan menghapuskan dosa. Tuan-tuan, Ramadan merupakan satu fatrah yang Allah Ta'ala beri kepada umat manusia ini. Apa dia? Allah menghapuskan dosa-dosa. Dan yang ketiga, Allah akan mengkabulkan doa. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat berlumba-lumbanya kamu pada bulan ini. Tuan-tuan, kita seolah-olah berlumba-lumba. Bulan Ramadan ini berbanding dengan bulan-bulan lain, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Tarawih kalau boleh nak azam, tak nak tinggal. Tuan-tuan, baca Quran kalau boleh, tak mau tinggal, setiap hari nak baca Quran tuan-tuan. Berlumba-lumba nak mendapatkan apa yang disebut sebagai tawaran yang ada dalam bulan Ramadan ini. Dan membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal baik dari dirimu. Nabi minta kita tonjolkan kebaikan-kebaikan kepada Allah dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, waktu berebut-rebut kita bulan Ramadan ini. Tetapi di hujung hadis itu ada orang yang sengsara, kata Nabi. Kerana orang sengsara ialah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan ini. Di hujung itu tuan-tuan, di sebalik Allah hadis yang bagi tahu rahmat Allah, penghapus dosa, mengabulkan doa. Tapi di hujung hadis tu Nabi bagi tahu ada orang-orang yang akan sengsara dalam bulan Ramadan itu apabila mereka tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dan kita yang hidup-hidupkan Ramadan ini tuan-tuan, kita kena berhati-hati kerana di sana ada beberapa keadaan yang menyebabkan kita yang berlumba-lumba pun tuan-tuan kadang-kadang termasuk di dalam golongan orang yang rugi, orang yang ketinggalan dalam bulan Ramadan ini. Antaranya tuan-tuan, nombor 1 orang yang rugi ialah mereka yang diizinkan untuk bangun sahur tetapi tidak solat tahajud 2 rakaat. Tuan-tuan, salah satu orang yang rugi dalam bulan Ramadan itu mereka yang bangun sahur, bangkit sok tuan-tuan, tetapi tidak mengambil peluang untuk menunaikan 2 rakaat tahajud. Sebab apa tuan-tuan? Itu antara waktu yang paling mustajab untuk seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung malam tu. Tuan-tuan, yang kedua, orang yang rugi ialah orang yang tidak bersahur. Tadi dia bangkit sahur, dia bangkit sok, tapi dia tak solat 2 rakaat.
Yang kedua ni Nabi disebut orang yang rugi dalam kategori orang yang rugi tuan-tuan. Walaupun dia puasa, walaupun dia menghidupkan malam-malam dengan tarawihnya, tapi dia tak bangkit sok. Orang yang tidak bersahur tuan-tuan. Termasuk di dalam adab puasa ialah bersahur. Tasahharu fa inna fis sahurin barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Tidak semestinya dengan biryani kambing. Tuan-tuan, memadai dengan air sejuk. Kalau tak boleh makan, orang kata aku tak boleh makan apa dah. Bangkit sok, nanti tengok hanu tak berkenan, tengok hani tak berkenan. Tak apa, bangkit juga tuan-tuan. Jangan kita buat keputusan tak payah bangkit. Oleh kerana tengok hanu tak berkenan, tengok hani tak berkenan, kerana makan waktu pagi ni faham-fahamlah kan, pukul 3, pukul 4 pagi bangkit makan tuan-tuan. Bangkit juga minumlah walaupun seteguk air tuan-tuan, sebab kita nak ambil waktu yang disebut barakah, itu waktu yang berkat tuan-tuan. Sebab dalam hadis Nabi menyebutkan orang yang bersahur itu, dalam sahur itu ada barakahnya, maka jangan kamu tinggalkan bersahur, sekalipun kamu sekadar minum seteguk air, kerana sesungguhnya Allah dan malaikah berselawat mendoakan kepada orang yang bersahur. Tuan-tuan, satu, orang yang bersahur ini dia akan dapat keberkatan waktu sahur seperti mana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mendapat doa kebaikan daripada Allah dan juga malaikat pada sahur tuan-tuan. Justru itu bangkitlah sahur tuan-tuan, dan saya percaya, saya yakin tuan-tuan bangkit. Tuan-tuan bangkit. Orang yang seterusnya, orang yang rugi ialah mereka yang berbuka tetapi tidak mengambil peluang untuk berdoa. Tuan-tuan, antara waktu mustajab doa dalam bulan Ramadan, sabda Nabi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada satu waktu buat dirinya, di mana sekiranya dia berdoa, maka doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak, iaitu waktu ketika hendak berbuka. Tuan-tuan, kita nak berbuka, kadang-kadang kita lebih buka TV, kita tengok TV. Tak apalah tengok TV itu tuan-tuan, nak tahu waktu berbuka. Tapi ambillah peluang untuk kita. Kalau tak boleh nak panggil anak-anak pun tuan-tuan, kita sendirilah berdoa tuan-tuan. Kitalah berdoa. Kita jangan tinggal kita tu tuan-tuan. Kau panggil anak-anak mai duduk ni nak berdoa, fahamlah anak-anak tuan-tuan kadang-kadang tak balik lagi, seminit lagi nak berdoa baru masuk, baru baru duduk atas meja tuan-tuan. Ni kita ni tuan-tuan, kita yang diberi peluang itu, maka ambillah peluang itu untuk kita berdoa bila waktu dekat dengan nak buka puasa. Apa doa yang kita nak rebut, yang kita nak baca tuan-tuan? Maka dalam Ramadan ini tuan-tuan, doa yang banyak kita kena minta, doa yang diajar di dalam satu hadis yang lain, doa minta syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Itu doa yang banyak kita kena minta, banyak-banyak minta dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan. Siang, malam, pagi, petang, doa itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, rumusannya Ramadan ini adalah bulan keampunan. So kita ambil peluang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Maka peluang untuk kita berlumba-lumba melakukan kebaikan. Dalam arti kata lain, bulan ini tuan-tuan, bulan untuk kita berlumba-lumba mencari syurga. Tapi kalau dalam bulan ini kita tak ambil kesempatan lagi tuan-tuan, agak-agak nak tunggu Syawal baru nak ambil kah? Taubat lahum dak tuan-tuan.
nak tunggu Rabiul Awal kah? Tak, tuan-tuan. Kalau Ramadan ini masih tak galak, Ramadan ini masih tak, orang panggil apa, tidak semarak, tuan-tuan, jangan harap bulan lain kita boleh semarak, tuan-tuan. Artinya Ramadan ini kita buat sungguh-sungguh, kita seolah berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Kita rebutlah peluang sebanyak mungkin yang Allah Ta'ala beri dekat kita, tuan-tuan. Peluang dan ruang yang diberikan. Tuan-tuan, diberi peluang dan diberi ruang. Kita tengok ramai ni, tuan-tuan. Tuan-tuan balik, sekali lagi tuan boleh tengoklah. Ada orang yang dia macam, kita bukan nak su'zan kata dia tak solat tarawih, tuan-tuan, tapi dia bergelak-gelak, masih bergelak kat tepi-tepi jalan, masih duduk makan-makan, duduk minum di kedai kopi, di kedai makan, tuan-tuan. Kita nak rebut itu, tuan-tuan. Tapi depa sonok-sonok lagu tu lagi. So, alhamdulillah, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri rasa nak merebut itu, dan la haula wa la quwata illa billah, minta Allah kekalkan sehinggalah ke penghujung Ramadan ini. Dan janganlah, tuan-tuan, kita tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu sebagai tazkirah 20 minit yang baik itu pada Allah, sebab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu kata-kata yang kurang menyenangkan daripada tutur bicara yang keluar dari mulut saya. Tazkirah ini, tuan-tuan, sebenarnya saya lontarkan kepada saya dan saya kongsi dengan tuan-tuan lah. Kot di sana ada kebaikan yang kita boleh kongsi bersama. Sekian aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.